Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi hari ini kita akan belajar bab baru iaitu bab 6, iaitu berkaitan dengan jadual berkala. Okey, mari kita tengok apa yang kamu kena tahu di dalam bab ini. Okey, subtopik pertama yang kamu akan belajar adalah subtopik 6.1 iaitu pengelasan unsur. Di dalam subtopik ini kamu kena tahu untuk merumuskan bahawa semua jirim terdiri daripada atom, membezakan di antara atom dan juga molekul dan juga unsur dengan sebatian, mengenal pasti kedudukan logam, bukan logam, gas nadir dalam jadual berkala, membezakan ciri di antara logam dan juga bukan logam, serta menghargai unsur alam yang membolehkan manusia menemui dan menyusun ketertiban di dalam bentuk jadual. Jadi ingat, dalam bab ini ada 1, 2, 3, 4 dan 5 subtopik yang perlu kamu kuasai. Okey, semua benda dalam bumi kita ni, kita boleh klasifikasikan dia kepada jirim. Kenapa semua benda ni adalah jirim? Kerana dia mempunyai jisim dan juga dia memenuhi ruang. Apa dia tu? Jirim tu apa? Dia boleh terdiri sama ada dalam bentuk pepejal, cair ataupun gas, seperti mana yang cikgu dah terang sebelum ni. Okey, dan cikgu nak kamu tahu juga bahawa semua zarah-zarah yang cikgu terangkan pada kamu minggu lepas itu, yang bulat-bulat tu, itu adalah zarah. Dan zarah itu sifatnya adalah kecil dan diskret. Okey, bermaksud kita tidak boleh lihat zarah tersebut dengan menggunakan mata kasar kita. Kita hanya boleh lihat zarah tersebut dengan menggunakan mikroskop elektron. Okay? Zarah-zarah yang kecil dan diskret itu kita panggil sebagai atom. Kalau kamu tengok dalam gambar rajah ini, ini adalah gelang emas. Gelang emas ini adalah pepejal. Betul kan? So, kalau dia adalah pepejal, susunannya mesti rapat-rapat. Dan yang bulat-bulat ini yang kita katakan sebagai atom. Okay? So, di dalam belok udara panas pula, dia mengandungi unsur dalam bentuk gas. Okey, jadi susunannya adalah berjauhan di antara satu sama lain. Jadi zarah-zarah yang membentuk gas itu juga kita panggil sebagai atom. Jadi susunan atom di dalam pepejal begitu rapat macam dalam gambar rajah ini, manakala di dalam udara, so dia duduk berjauhan. Okey, so ingat, zarah-zarah yang kecil dan diskret itu kita panggil sebagai atom. Okey. Kita teruskan lagi, tengok bawah ni. Okey, atom tidak dapat dilihat dengan mata kasar macam mana cikgu terangkan tadi kerana saiznya terlalu kecil. Okey, dan hanya boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Dia bagi perumpamaan dekat sini, dia bagi cara kamu nak tengok. Okey, dia katakan sebiji buah oren adalah satu atom. Kamu ambil satu biji buah oren tu, itu adalah seketul atom. Okey, berapa besar yang mikroskop elektron tu boleh besarkan? Berjuta-juta kali ganda besarnya daripada buah oren tu. Baru kita nampak bentuk kita punya bumi kita. Maksudnya, mikroskop elektron memang boleh lihat struktur zarah ataupun atom yang sangat kecil. Okey? Alright, jom kita tengok apa beza di antara atom dan dengan molekul. Atom tadi cikgu dah terang pada kamu, itu adalah zarah-zarah yang bulat, betul kan? Molekul tu apa dia pula? Okey, ini yang kamu kena tahu, atom. Okey, atom terdiri daripada 3 subatom. Atom, dia ada 3 subatom. Iaitu yang pertama adalah proton, yang kedua adalah neutron, yang ketiga adalah elektron. Okey? P, N dan juga elektron. Di antara ketiga-tiga subatom ini, elektron sahaja yang boleh bergerak. Dan disebabkan itu, elektron itu duduknya di atas orbit yang ada ni. Okey, line-line ni, so ini adalah kedudukan elektron. Sebab elektron sahaja yang boleh bergerak. Okey? Proton adalah P. Di mana kedudukan P? Proton itu duduknya di tengah-tengah bersama-sama dengan neutron. So, proton, neutron duduk di tengah-tengah. Elektron di luarnya. Okey, kerana elektron tu boleh bergerak.
Okey, proton dan neutron berada di dalam nukleus atom. Ni yang tengah-tengah ni, nukleus atom yang tengah-tengah ni. Okey, manakala elektron beredar mengelilingi nukleus. Okey, so apa sifatnya yang kamu kena tahu? Elektron adalah zarah yang bercas negatif. Negatif, ingat, orang yang negatif duduknya di luar. Orang negatif duduk di luar. Jadi negatif ialah elektron. Jadi dia duduk di luar. Okay. Proton dan neutron dia duduk di bahagian nukleus di tengah-tengah ini. So proton casnya positif. Okey. Manakala neutron is neutral. Maksudnya dia tidak bercas negatif, dia tidak bercas positif. Okey. So ini adalah struktur bagi atom. Okay, cikgu imbas kembali, atom ada 3 subatom, iaitu yang pertama, proton, elektron, neutron. Proton bercas positif. Proton positif. P ya. Neutron neutral. Neutron neutral. Dan yang terakhir, elektron casnya negatif. Elektron negatif. Okey? So, mana satu yang boleh bergerak? Elektron yang boleh bergerak. Dia duduk di bahagian luar, dia boleh beredar mengelilingi nukleus. Yang membentuk nukleus dua lagi ni, iaitu proton dan juga neutron. So, ini adalah struktur bagi atom. Sekejap lagi cikgu akan terang pada kamu struktur molekul. Okey, kalau tadi cikgu dah terang berkaitan dengan atom, sekarang cikgu teruskan lagi berkaitan dengan molekul. Kamu kena tahu apa beza kedua-dua ni tadi. Okey, mari kita tengok dulu. Nukleus mempunyai cas keseluruhan positif. Kenapa nukleus cas positif? Ingat balik, nukleus terdiri daripada dua. Okey, apa dia dua tu? Proton dan juga neutron. Dalam nukleus ada dua, which is proton and neutron. Proton bercas positif. Neutral tidak ada cas. Positif dengan tak ada cas. Jadi menunjukkan bahawa keseluruhan nukleus itu sifatnya adalah positif. Penerangan dekat situ kerana terdapat proton yang bercas positif di dalamnya. Sebab tu nukleus itu adalah positif. Okey? Dan cikgu nak kamu tahu juga bilangan elektron adalah sama dengan bilangan proton. Maksudnya, kalaulah bilangan, kita naik ke atas balik. Kalaulah bilangan elektron dekat luar ni ada 3. 1, 2, 3. Soalan cikgu, berapa bilangan proton? Ada 3. 1, 2, 3. Jadi, bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Disebabkan dia adalah atom. Ingat ya, kalau dia adalah atom, dia tidak bercas, jadi dia adalah neutral. Maksudnya sama bilangan elektron dan bilangan protonnya adalah sama. Jadi atom, sifat atom adalah neutral. Boleh? Okey. Next one, apabila zarah neutral terdiri daripada 2 atau lebih atom, disebut sebagai molekul. Apa dia pula molekul ni? Molekul ialah gabungan di antara 2 atau lebih atom yang neutral. Contoh, atom oksigen. Kalau dia kata atom oksigen, maksudnya dia ada satu saja. Bila atom oksigen bergabung dengan atom oksigen, maka dia menghasilkan molekul oksigen. Faham? Oksigen, atom oksigen dia adalah neutral. Atom oksigen bergabung dengan atom oksigen yang lain, maka dia menghasilkan molekul oksigen. Okey? Jadi kalau kita tulis kat sini, oksigen O saja. Tapi kalau kata molekul oksigen, ada berapa? O ada 2. Jadi O. Faham? So itu adalah molekul. Okey, sekarang cikgu akan terangkan pula berkaitan dengan unsur. Pernah dengar perkataan unsur? Kalau yang tak pernah tu, jom belajar dengan cikgu. Apa dia unsur itu? Unsur ialah bahan yang paling ringkas.
Okey, tadi kita cakap di dalam jirim ada atom. Di dalam atom ada 3 subatom. Okey, tetapi sekarang ni cikgu nak terangkan pula pada kamu berkaitan dengan unsur. Unsur ialah bahan yang paling ringkas. Okey, apa maksud ringkas itu? Maksud ringkas tu ialah dia tidak boleh diuraikan secara kimia. Maksudnya, dia hanya terbentuk daripada satu jenis zarah sahaja. Okey, di dalam suatu bahan itu, dia ada berapa jenis zarah? Dia hanya ada satu jenis zarah. Okey, cikgu bagi contoh pada kamu. Okey, kalau tadi kita tengok tadi gelang emas tadi mana? Ni gelang emas. Okey, gelang emas ini dia adalah unsur. Kenapa cikgu cakap dia adalah unsur? Kerana di dalam gelang emas ini hanya ada zarah jenis emas sahaja. Maksudnya tak ada benda lain, tak ada zarah jenis lain. Kalau dia ada emas saja bermaksud bahan itu adalah bahan unsur. Okey, sama juga macam oksigen tadi. Okey, cikgu tunjuk pada kamu gambar oksigen tadi. Okey, O2, oksigen. Cikgu nak tanya kamu, oksigen is O2. Sekarang dia ada berapa jenis atom oksigen? Dia ada hanya satu jenis atom sahaja. Apa nama atom di dalam gas oksigen? Atom oksigen. Jadi oksigen, gas oksigen itu adalah sejenis unsur. Faham? Okey, cikgu ulang sekali lagi. Unsur dia ada satu jenis zarah saja. Disebabkan dia ada satu jenis zarah saja, bermaksud dia tidak boleh diuraikan secara kimia ataupun secara fizikal. Sebab apa? Sebab dia ada satu jenis saja. Okey, cikgu bagi contoh pada kamu. Zinc, zinc, zinc. Macam dalam gambar ni. Ada semua ni adalah zinc. Okey, zarah yang ada di dalam baldi zinc itu adalah zarah ataupun jenis atom dia adalah atom zinc saja. Jadi bermaksud baldi zinc itu adalah sejenis unsur. Okay. Selain pada besi, oksigen, hidrogen, aluminium, karbon dan juga kuprum juga merupakan unsur. Contoh lain, hidrogen. Gas hidrogen. Gas hidrogen terdiri daripada berapa bilangan atom hidrogen? Ada 2 bilangan dia. Tetapi jenisnya 1. Jadi gas hidrogen ialah unsur. Boleh? Oksigen. Berapa atom oksigen yang kena ada? Ada 2 atom. Tetapi berapa jenis atom yang ada? 1 saja, iaitu atom oksigen. So itu maksudnya unsur. Kalau dia adalah sejenis unsur, dia tidak boleh diuraikan. Kamu tak boleh nak pecah-pecahkan dia dah. Tak boleh. Sebab ada satu jenis saja. Okey, so itu adalah maksud unsur. So ingat kalau soalan exam selalu tanya, dia tanya maksud. Apakah maksud unsur? So jawapan kamu, unsur ialah bahan yang terdiri daripada satu jenis zarah sahaja dan tidak boleh diurai secara kimia ataupun fizikal. Dan contoh unsur adalah besi, oksigen, hidrogen, karbon, emas, aluminium dan sebagainya. Boleh ya? Okey, sekarang cikgu terus dengan sebatian. Sesebatian pula terdiri daripada 2 atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Kalau tadi unsur dia ada satu jenis saja. Tapi kalau sebatian dia ada 2 atau lebih jenis unsur. Okey, maksudnya katakan air. Air adalah H2O. Okey, air adalah H2O. Sekarang cikgu nak tanya kamu, berapa bilangan atom yang ada? Hidrogen ada 2 atom, oksigen ada 1 atom. Betul tak? Tapi soalan cikgu, berapa jenis atom yang ada di dalam molekul air? Jawapan dia ialah ada 2 jenis atom. So itu maksudnya sebatian. Sebatian terdiri daripada 2 atau lebih unsur tetapi dia bergabung secara kimia. Maksudnya dia melekat.
dia ada tindak balas kimia. So itu namanya sebatian. Jadi soalan cikgu, boleh tak sebatian ni kita pecahkan dia, kita uraikan dia? Jawapannya mestilah boleh. Kalau tadi dia bergabung secara kimia, dia ada tindak balas kimia, jadi dia boleh diuraikan melalui juga tindak balas kimia. So ingat dalam kepala kamu, unsur satu jenis tak boleh urai. Sebatian dua atau lebih jenis atom yang bergabung secara kimia, bila dia bergabung secara kimia, jadi ada tindak balas kimia. Jadi soalannya, boleh tak dia uraikan? So jawapannya ialah boleh. Sebatian boleh diuraikan tetapi juga melalui tindak balas kimia. So apa contoh sebatian yang ada dalam bumi kita ni? Contohnya ialah aluminium oksida. Okey, aluminium oksida. Dia ada atom apa? Dia ada atom aluminium, dia ada atom oksigen. Zinc sulfida. Dia ada atom zinc, dia ada atom sulfur. Besi klorida. Dia ada atom besi, dia ada atom klorin. Gula, air, garam. So ini adalah contoh-contoh sebatian. Okey? Alright, bagaimana kalau kita nak asingkan suatu sebatian? Dia boleh dipisahkan tetapi melalui tindak balas kimia. Dia tak boleh pisahkan secara fizikal. Okey, salah satu proses yang terlibat ialah dengan menggunakan tenaga elektrik. Okey, contohnya melalui tindak balas elektrolisis ataupun proses elektrolisis. Okey, so itu adalah sebatian. Okey, next. Kita tengok apa contoh-contoh sebatian. Inilah garam. Kenapa garam? Kerana garam ada unsur yang lain iaitu natrium dan juga klorin. Dia ada berapa jenis unsur? Ada 2. Kalau dia ada 2 jenis, itu adalah sebatian. Faham? Cengkerang. Cengkerang terdiri daripada kalsium, karbon, oksigen. Jadi ada berapa jenis unsur? Ada 3. Bila ada 3 yang bergabung secara kimia ni, itu adalah sebatian. Dan yang terakhir gula, ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen. Jadi bila dia ada tindak balas kimia, maka terhasillah gula. Jadi gula adalah suatu sebatian. Cikgu tanya balik soalan pada kamu, adakah sebatian boleh dipisahkan? So jawapannya ialah ya. Kenapa sebatian boleh dipisahkan? Kerana sebatian terbentuk daripada 2 atau lebih unsur yang bergabung secara kimia, ada tindak balas kimia, jadi boleh dipisahkan juga melalui tindak balas kimia. Contoh tindak balas kimia itu adalah elektrolisis. Okey, cikgu sambung lagi dengan jadual berkala. So, gambar raja yang cikgu sedia kat bawah ni, ini adalah contoh jadual berkala. Ini adalah gambar jadual berkala. Kena hafal ke? Banyaknya nak kena hafal, jangan risau. Okey, untuk jadual berkala, apa yang kamu kena tahu hanyalah 3 benda ini saja, 3 perkara ini saja. Okey, selain daripada inilah, ni pun kena tahu juga. Okey, di dalam jadual berkala, dia menerangkan tentang ada semua jenis unsur yang ada di dalam bumi kita. Semua jenis unsur. Okey, bagaimana dia disusun? Dia disusun secara teratur dan sistematik. Okey, dan di dalam setiap unsur ni dia ada 2 nombor, yang di atas dan di bawah. Di atas ini adalah nombor proton. Okey, di bawah ini adalah nombor jisim. Okey, di tengah-tengah ni ini adalah unsurnya, simbol unsur. Contoh H, hidrogen. Okey, Cu, cuprum. Itu contohnya. Okey, Ra, radium. Ar, argon. N, nitrogen. Okey, dia disusun dengan menggunakan nombor proton. Menaiklah nombor proton. Ni nombor 1, ni nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai bawah ni. Tapi apa yang kamu kena tahu lagi selain daripada dia punya nombor-nombor tu? So, 3 benda ini. Yang pertama, kedudukan logam, kedudukan separuh logam,
dan juga kedudukan bukan logam. Okey, yang berwarna kuning ini adalah bahan-bahan logam. Apa contoh bahan-bahan logam? Logam lithium, logam natrium, logam kalium, logam kalsium. Okey, so ini adalah contoh-contoh logam. Logam aluminium, ini adalah logam. Okey, merentasi di antara logam dan bukan logam di tengah-tengah yang berwarna oranye ini adalah bahan separa logam. It is in between di antara logam dan bukan logam. Di tengah-tengah. Okey, so itu adalah separuh logam. Dan yang paling hujung, okey, hujung ni yang berwarna biru ni, ini adalah bahagian bukan logam. Apa contoh unsur yang bukan logam? Natrium, karbon, oksigen. Okey, so ini adalah contoh-contoh bahan bukan logam. So yang di bawah ni juga adalah logam ya. So dalam subtopik untuk jadual berkala ni, ini saja kamu kena tahu. Iaitu kamu kena tahu di dalam jadual berkala ini, dia disusun dengan menggunakan bilangan nombor proton yang disusun secara menaik. Okey? Dan yang atas ini adalah nombor protonnya. Dan yang tengah-tengah ni, yang huruf-huruf ni, ini adalah simbol untuk unsur tersebut. Okey? So ini bahagian logam. Ini adalah separa logam. Dan yang hujung sekali warna biru ini adalah bahagian bukan logam. Okey? So boleh label dekat cikgu? Jom kita buat aktiviti. Okey, sebelah ni. Okey, aktiviti 6.1. Mengenal pasti kedudukan logam dan bukan logam dan juga gas nadir. Gas nadir tu yang mana? Kita patah balik dekat jadual bukan logam tu. Yang mana satu gas nadir? Okey, gas nadir duduknya adalah di bahagian ini. Okey, ni semua adalah gas nadir sepanjang-panjang ni. Okey, apa contoh gas nadir? Gas helium, gas neon, gas argon, gas krypton, gas xenon. Okey, semua ini adalah contoh gas nadir. Okey, yang lain dia adalah bukan logam tetapi dia juga diklasifikasikan sebagai gas nadir. Okey. Alright, so tugasan kamu adalah untuk melakukan aktiviti ni, mencatatkan 5 contoh unsur di dalam jadual di bawah. Okey, so kamu boleh refer dalam jadual berkala. Lepas tu tuliskan logam tu apa dia bahannya, bukan logam apa bahagiannya, apa bahannya dan juga gas nadir apa jenis unsur tersebut. Okey, cikgu bagi masa 5 minit lah untuk kamu siapkan tugasan ini.